Dan apabila kita menempuh dengan jalan menuntut ilmu, kita niatkan, dan sebenarnya Allah pilih kita untuk duduk dalam kebaikan. Mungkin ada benda yang akan berulang kali kita dengar, terutama nama Allah lah. Nama Allah ni tak tahulah berbilion kali kita ulang dengan nama Allah ni. Tapi Allah nak kita duduk dalam kebaikan, maka Allah jemput kita datang jadi tetamu Allah. Majlis zikrullah, majlis ilmu ini dianggap sebagai majlis zikrullah. Jadi selayaknya menjadi tetamu Allah. Dengan keadaan sekarang hari ini yang Allah uji, bagaimana di Baitullah itu menjadi tetamu Allah juga terhalang sekarang dengan keadaan ujian yang perlu kita fikirkan, kita renungkan. Tapi kita patut bersyukur, dan satu keadaan lain Allah bagi kita peluang lagi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini satu peluang yang perlu kita lihat, pada besarnya fadilat yang ada bersamanya pada amalan-amalan yang benar-benar terus membawa kita dekat pada Allah SWT. Itu besarnya fadilat majlis ilmu. Jadi bersyukurlah Allah pilih kita sekali untuk istiqamah dalam majlis ilmu, terutamanya prime time ni, maghrib isyak ni waktu penting, prime time. Selalu saya ulang, dan kita kena berharap supaya Allah tidak jauhkan kita pada amalan ni untuk istiqamah dalam untuk ilmu, mengimarahkan rumah Allah, solat di awal waktu. Ni perisai kita di akhir zaman ni. Kita ulang alik ke Baitullah sampai bila? Sampailah kita kembali ke rahmatullah. Inilah azam kita, kerana padanya itu banyak fadilat yang kita akan lihat. Satu persatunya Allah akan singkapkan, tirai demi tirai, tabir demi tabir yang tertutup itu akan dibuka ke satu persatu. Yakni antaranya yang paling besar itu adalah Allah akan campakkan ketenangan dalam hati kita. Ketenangan tentang walau bagaimanapun badai melanda, ujian melanda, besar mana gunung mana pun datang empak kita, contohlah besar, ibaratnya besarnya hujan itu, tapi dengan adanya amalan yang istiqamah seperti ini, maka ganjarannya itu adalah Allah tutup kita, Allah lindung kita dengan suasana tenang dalam jiwa. Bukan senang nak berhadapan dengan ujian kehidupan. Sebagai contoh, malam ini kita sambung tajuk dalam syarah kitab Hakikat Tauhid dan Tasawuf karangan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, dalam tajuk Qadar Allah, qada dan qadar. Qadar Allah mengandungi banyak hikmah, yang mana dalam tajuknya lepas kita dah sentuh tentang pertalian dengan Allah, bererti meringankan ujian dan cubaan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, ujian yang datang bagi setengah orang dia akan jadi beban, dia akan jadi satu bencana, tapi bagi setengah orang yang telah bina pertalian dia dengan Allah SWT, ujian itu akan diangkat bebannya, walaupun diuji, tetapi bebannya tidak terasa. Nah begitulah Nabi SAW. Hidup Nabi SAW itu sepanjang tempoh kenabian, kerasulan, Nabi diuji pelbagai ujian, cabaran, kesusahan, ancaman, tekanan, sehinggalah Nabi digelar Nabi Ulul Azmi. Tetapi Nabi SAW jangan sesekali kita kata Nabi stres, tak ada. Bagaimana tahu kita stres atau tidak? Kita mampu beribadah, kita mampu beribadah dan istiqamah. Gitu dia. Kalau mampu beribadah, semakin menyebar luas agama Islam itu, semakin ditekan, semakin disebar, maka itu bukan stres. Orang stres ini orang yang dah tertekan, dah tersekat, dia tidak boleh move on, dia tidak boleh berkembang, malah dia akan menguncup, hilang terus, hilang dari radar. Sebab tu kalau kita lihat setengah-setengah ustaz, contoh kita ambil, sebab ini saya akan ambil yang viral terus kita ambil yang viral terus, kita ambil lah ustaz yang internasional. Contoh Ustaz Abdul Somad, tu ulama Nusantara tu, ulama internasional, diuji oleh Allah dengan ujian apa yang besar? Ujian apa yang besar kalau kita lihat? Rumah tangga, ujian berat, difitnah, bukan kecil anaknya, ujian tu besar. A'ajim, kalau kena A'ajim kira Indonesia juga pun diuji dengan rumah tangga. Tapi bagaimana hadapinya?
Sehingga Ustaz Abdul Samad diuji, sehingga Allah takdirkan kadarnya bercerai. Tapi adakah Ustaz Abdul Samad hilang dari radar? Adakah dia punya dakwahnya semakin mengecil? Adakah dia terganggu dengan keadaan itu? Sedangkan ini bukan main-main punya isu. Maruah. Jangan main-main. Bak kata isteri nah, ni semua dalam poket. Bayangkan. Tapi itulah apabila Allah pilih seseorang itu untuk lepas daripada ujian itu, kita kena lihat performan kita kat mana. Biarpun macam mana ujian datang dengan keadaan teruk, orang kata macam-macam, tetapi kalau kita boleh lihat, adakah amalan kita masih maintain istiqamah? Kalau dah tak istiqamah, itu hati-hati. Ni selalu datang masjid contoh, Allah bagi satu ujian, dah tak datang. Hati-hati. Hati-hati. Sebab apa? Dia nak mula meninggalkan amalan-amalan yang besar. Macam Ustaz Somad tu di masjid lah, ceramah, kuliah, bukannya kecil-kecil. Jadi maknanya kita nak kaitkan dengan tajuk kita malam ini, sambungan daripada ujian tadi, pertalian apabila seseorang itu Allah ujinya, dan memang ujian ni ada makanan. Kata Imam Ibn Atta'ala Askani rahimahullah ta'ala, dalam bab ujian hubungan ni dipanggil cahaya Allah, nurullah. Cahaya Allah tu bila melimpahi hati orang-orang yang Allah pilih, maka ujian yang tadi itu diringankan. Bukan kerana ujian tu dihilangkan. Kita dok mengimpikan bulan dan bintang contoh. Kita ni kalau dengar dia kekasih Allah tu jalan atas apa kapas tu terbang. Nabi SAW Isra Mi'raj je. Ni nak sambut Isra Mi'raj lagi. Isra Mi'raj je, itu pun Isra Mi'raj kena juga, kena bubuh juga. Kena bubuh juga dengan orang yang tak yakin. Nabi nak berhijrah jalan kaki, nak kena bunuh. Suraqah bin Malik kejar dari belakang, bermalam di gosor. Bagaimana keadaan gelap gulita jalan malam tuan-tuan. Time dulu mana ada lampu, hanya berbulankan bintang, berlampukan cahaya bulan dan bintang. Torchlight pun tak ada. Jalan tengah malam, tak apa ada dekat padang pasir itu dengan binatang bisu, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disengat dengan kalajengking. Perjalanan yang makan masa belas hari tuan-tuan. Kita bayangkan kalau diuji begitu. Tetapi Islam berkembang. Jangan lihat ujian itu, tapi lihat berkembang tidak. Ada orang itu tidak diuji, tapi tak berkembang terus. Dia panggil apa? Comfort zone. Dan kita memang akan diuji bertali aru, bertubi-tubi, sehingga kan hati kita tidak terkesan dengan ujian itu. Segera Allah takdirkan berlaku, kita mampu teruskan, move on. Macam Ustaz Abdul Somad contoh, A'ajim contoh, pukulan pertama, dan dia malah menampak hikmah. Apa dia kata? Apa A'ajim kata? Dia kata sewaktu dia berada di puncak, tu Darut Tauhid, dia ada tempat pesantren Darut Tauhid. Dia kata apa? Jadi Darut Duit, kata dia. Bukan Darut Tauhid, Darut Duit. Orang infak sana, infak sini, panggil sana, panggil sini, televisyen tanah, televisyen sini. Rupa-rupanya itulah musibah yang besar. Dia jumpa guru dia kata apa? Di saat kamu berada di puncak, itulah musibahnya. Nampak hikmah, nampak? Dan dia bersyukur kerana hentaman itu berlaku. Dan saya melihat memang rumah tangga besar. Sebab tu Nabi SAW Allah berikan pasangan yang menyokong. Itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan walaupun dari peringkat mula sokong, tetapi Allah ambil di saat kemuncak, di saat dipanggil apa, maksimum punya orang nak bunuh Nabi. Tu tariknya Allah tarik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Allah tarik pak saudara Nabi. Bayangkan, maknanya melalui jalan rumah tangga tu berat ujian dia. Walaupun ada yang dipanggil apa, berlawanan prinsip. Macam tadi berlawanan prinsip, seorangnya nak pendakwah, seorang lagi itu tak terdakwah contoh. Macam Nabi SAW dari peringkat awal mula-mula memang ngam, cantik, terima Islam. Itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, manusia pertama tu
Itu yang Nabi sayang sangat. Bukan sebab kata ramai orang definisikan harta. Ingat Nabi ni duk pandang harta. Nabi pun ada harta dah. Nabi ni Rasulullah, pesuruh Allah, kekasih Allah, Habibullah. Mana dia pandang harta? Kita je yang mandang harta. Mandang, wah, harta. Itu dia mandang. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu menerima kalimatut thayyibah. Cantik nampak permulaan cantik. Cantik di saat maksimum 12 tahun kenabian. 12 tahun dakwah enggak. 12 tahun tuk yang menyokong Nabi SAW, tulang belakang. Apa-apa jadi, Sayyidatina Khadijah dulu ke depan. Bagi ketenangan. Sehingga diriwayatkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini, kalau Nabi balik tengok muka, separuh hilang masalah. Kita balik tengok muka bini kita, nambah masalah ni. Nak tempat lain. Itu dia. Sebab tu kata nak jadi macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha lah. Kebanyakan perempuan duk sebut Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha harta. Itu dia fikir. Tapi sifat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu Nabi tengok tenang. Tiba-tiba Allah tarik. Tiada lagi sleeping partner. Tiada lagi seorang yang motivate Nabi. Tiada lagi yang menenangkan Nabi. Saat Nabi dapat wahyu yang pertama, zambiluni Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha lah yang kata sabar, tak apa. Pergi duk buat ulah dia Iraq. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha lah naik turun 2 kali. 2 kali naik. Tak ada pernah question, objection, sikit pun tak ada. Tapi di saat ujung Allah tarik. Nabi tak bagi tahu ujian keluarga. Allah tarik. Tapi di saat itu adakah Nabi rebah? Nabi kalah? Menguncup perjuangan Nabi? Tidak. Sebab tu di sini kalau kita lihat bagaimana kata kalam hikmah daripada Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa man zanna fika la lutfihi an qadarihi fazalika liqusuri nazari. Yang bermaksud barang siapa yang menyangka lemah lembutnya Allah itu hilang dari qadar, maka itu adalah kerana pendeknya penglihatan akal dan hatinya. Apa maknanya? Maknanya begini, barang siapa yang menyangkakan ketika Allah tentukan sesuatu perkara yang berlaku pada kita itu, terutamanya Allah qadarkan dengan perkara yang buruk. Dia dalam hidup ni ada 2, baik dan buruk, dua-dua takdir, dua-dua qadar. Allah tentukan qadar buruk, qadar baik. Yang kita nampak yang baik itu baik, yang buruk dia mula fikir buruk. Salah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari ta'ala, barang siapa yang menyangka Allah ni dah hilang kelembutannya di saat datang kesakitan, ibarat gitulah. Di saat barang siapa menyangka di saat kita susah Allah tak ada, kata beliau, pendek akal, pendek hati, pendek penglihatan akal dan hatinya, singkat. Yang mana pendek ni mana cetek akalnya, cetek hatinya. Ini yang berlaku. Nah, maka di sini senajah mata Allah SWT. Maka peringkat pertama di sini kalam hikmah ini diuraikan, ditakhriskan. Yang pertama, membina sangkaan baik. Apabila Allah mendatangkan cobaannya atau balanya kepada manusia, maka apabila manusia itu tidak melihat dalam hatinya dan tidak memikirkan dengan akalnya. Nampak? Melihat dalam hatinya, memikir dengan akalnya. Biasa kita melihat dengan apa? Melihat dengan mata kepala. Lepas tu nak fikir, tu jadi kelang kabut tu. Ujian tu datang, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari ta'ala kata, melihat dalam hatinya, melihat dalam hati, memikir dengan akal. Ada hikmah Allah yang terkandung dalam ketentuannya itu untuk menunjukkan bahawa adanya sesuatu perkara yang diberikan untuk kita berfikirkan dalam konsep keimanan. Yang ini dan menyatakan bahawa apabila seseorang itu cetek akalnya dalam melihat dari hatinya, itu kan disebabkan keimanannya belum mantap,
keyakinannya masih lemah dan belum kuat, apalagi kenal dengan Allah. Sebab itu hari ini kita melihat apabila Allah bagi sakit, kita menganggap kesakitan itu satu perkara yang buruk, sedangkan belum tentu buruk. Sebab itu kata Imam Mu'alla Iskandar rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa setiap cobaan dan bala yang datang itu, kalau dilihat dengan hikmah dari hati dan memikirkan hikmahnya, maka sudah pasti ada padanya sifat-sifat kelembutan Allah. Tu dia. Makna kata, contoh kita ambil sekarang ni lah penyakit yang sedang menular sekarang ni, corona virus. Adakah kita nak mengatakan Allah itu dengan sifatnya jahat, buruk, membuatkan manusia ini sakit? Tidak, tuan-tuan. Sesungguhnya datang di sesuatu perkara itu, walaupun sekiranya dia melihat dari sudut yang cetek, ragu imannya, maka itu menjadi balak baginya, beban bagi dia. Tapi bagi orang beriman, dia hikmah. Apa dia hikmahnya? Memantapkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana selama hari ini mungkin kita berbelah bagi untuk percaya Allah tu Maha Penyembuh. Sebab dok kita nampak ubat, tiba-tiba Allah datangkan penyakit yang tanpa ubat, pening kepala dan tak jumpa lagi 7 kali lebih halus daripada virus yang ada. Pakai mikroskop tu nampak. Bagi orang beriman, itu takutnya bukan pada penyakit, takutnya kepada yang datangkan penyakit, yakni Allah. Hati-hati mengambil kalam daripada Ustaz Hanafiah yang kena kanser tu kan, Ustaz Hanafiah kata, sebab dia bercakap, dia melalui, kita ambil kata dia kata apa? Penyakit tak lagi mudarat. Nampak? Sebab dia daripada kanser tu Allah bagi cure kan. Dia kata kenapa takut kepada penyakit? Itu kan makhluk, penyakit makhluk, duit makhluk, benda apatah lagi benda katanya. Tiada mudarat, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nampak? Itu bila iman dia nampak. Tapi hikmahnya apa? Berlakunya penyakit yang datang, maka hikmahnya adalah kita akan mendekatkan diri pada Allah. Itu lebih baik daripada datangnya sihat makin jauh. Dan yang tiada jalan yang lebih baik, tiada yang lebih baik melainkan apabila kita makin dekat dengan Allah. Itulah kebaikan, itulah hikmah. Kalau kita nak simpulkan, contoh waktu sihat mungkin kita banyak jahat. Waktu sihat banyak jahat. Allah kata dia ni sihat, lupa aku, tak apa. Maka Allah datangkan kelembutan tu. Kalau Allah tak lembut, asalnya habis dah. Kalau Allah datang ke sifat dia yang muntaqim, yang maha menghukum, nescaya Allah mengadil, yang maha adil. Itu Allah adili kita di muka bumi ini, nescaya satu pun tak ada. Maka Allah belum mengadili lagi, Allah bagi peluang lagi. Mudah-mudahan mungkin contoh, tengok, daripada siapa sangka daripada penyakit itu datang, menyebabkan daripada dulu sebahagian pada orang-orang yang tak percaya pada Allah, komunisme ini mula sujud pada Allah. Ada kan dah viral, dah 14 juta lebih dah video tu, yang akhirnya dia solat tu, orang sujud sana, dia sujud sana, yang penting sujud jalan katanya. Apa nak jadi-jadi dia. Dia tengok orang sujud, nah kita mau sujud juga katanya. Sebab apa? Nya sujud tu tak sakit. Tak ada lagi berita orang Islam di wallahu alam. Setakat ni lah saya tak dengar lagi orang Islam di sana yang uyut especially yang kena. Tak ada. Wa imma. Di Mekah tu pun sebenarnya Allah boleh buat tak kena. Tapi itu cerita lain pula. Allah nak bagi tu penyakit apa? Wahan tu dekat dengan Wahnun, cinta dunia. Datang Mekah la syarikalah, mungkin banyak benda syirik yang sedang berlaku. Datang meratap kat situ, minta kat benda,
dah tahu Allah Maha berkuasa, banyak juga khurafat yang berlaku. Apa antaranya khurafat? Ataupun riak, syirik. Riak, syirik paling kecil tu riak. Okey, sama-sama kita berdoa. Okey, kita berdoa live. Dah, apa pergi minta berdoa sambil live tu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami jaga rukun, Ustaz, kami jaga rukun. Dah ni apa benda ni? Kalau nak lepas pada tu ala kulli hal lah juga, boleh lah juga lepas pada tu. Ini tengah itu. Kira orang kita ni kira beradab lagi tu. Tempat-tempat lain tu saya tengok, ya Rabbi. Tak tahu nak cakap lah ni penyakit ni. Penyakit nunjuk orang. Okey, di bawah pancur emas. Okey. Di bawah pancur emas. Okey, live. Sama-sama kita berdoa, sama-sama. Dah ngajak orang doa bersama, kau doa tu sudahlah. Doa bagi pihak umat Islam semua. Nak lah, okey, dan katanya. Okey, ni nama-nama ni dan katanya. Allah Akbar. Itu riak paling kecil tu, syirik. Ada hikmahnya Allah bagi penyakit datang boleh. Ada hikmahnya. Sebab tu orang yang tasawuf ni datang penyakit, dia syukur bukan kita. Kita musibah innalillah. Orang tasawuf yang kenal alhamdulillah. Kita pening nak cakap gitu. Kita makau innalillah lah, tak apalah, makau innalillah lagi pun okey. Jangan sampai makamnya apa ni payahlah sakit ni, Allah tak sayang ni, sangka buruk. Dahlah ujian datang, buruk dah tu. Bila kita sangka buruk, Allah akan berganda-ganda keburukan itu. Bukan disebabkan oleh keburukan itu, buruk itu, tapi disebabkan ceteknya akal dan iman kita berhadapan dengan keburukan itu. Sedangkan Allah nak ajar. Sidangnya Muhammad Allah SWT. Ketahuilah bahawa hikmah-hikmah yang terkandung di dalam cubaan dan bala itu sangat banyak. Subhanallah. Kita tak sempat nak mikir bala hikmah ni, sebab kita tahu pergi cepat. Itu yang kita tahu. Kita tak sempat nak merenung. Apa kata Imam Ibn Ta'ala Skandari rahimahullah ta'ala mengatakan cubaan dan bala itu sangat banyak hikmahnya. Di antara yang kita dapat ketahui, yakni yang pertama, contoh, dengan sebab balak dan cubaan. Balak dan cubaan ni boleh dua, tuan-tuan. Balak ni contoh Allah kenakan, katalah kita menganggap corona itu satu balak. Sebab apa saya berkatakan balak? Why? Sebab datangnya pada tempat yang sedang mengundang murka Allah, takbur. Waktu itu dia berada di kemuncak takbur, dia mengatakan dia tidak terkalah. Saya dah ulah benda ni. Kemudian dia menggunakan kekuatan dengan menyeksa orang, dengan dia buat ancaman nak menghapuskan etnik. Allah. Ni satu hal lagi kat India pula cik pasal. Ni cari pasal tak belajar. Allah. Tapi nak bagi tahu balak. Bagi kita cobaan. Bagi orang beriman tu cobaan. Kata Piramli, cobaan. 2 kali cobaan, kali ini bukan cobaan katanya. Ini real. Bawa balik. Okey, baik. Bererti kata beliau, yang pertama dengan sebab balak dan cobaan, berarti manusia itu boleh mengambil hikmahnya untuk menambahkan penumpuan dan penghadapannya kepada Allah. Tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, kesusahan yang membawa ingat kepada Allah lebih nikmat daripada kesenangan yang membawa lupa kepada Allah. Tapi kalau senang boleh ingat, Alhamdulillah. Yakni seperti mana? Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika dipuji oleh Ratu Balqis, hebatnya katanya. Istana, puji istana datang, cengang dah. Nama orang yang bawa istana tu tahu? Nama adalah Bulqiyah. Seorang ulama, orang manusia, kita ingat Ibrit. Tak, Bulqiyah nama dia. Sebelum mata berkelip, antara amalannya, yang ini saya dapat pada Tuan Guru Datuk sebenarnya kamus, antara amalannya si Bulqiyah ini adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna tanpa miss setiap hari pagi.
Tapi bukan baca nyanyi je, nas'aluka ya man. Tu dah kolah nyanyi dah hari. Menghayati, menyebabkan Iprit mengambil masa 8 jam. Dia punya logistik lambat sikit. Iprit, kita ingat hebat dah tu. Tapi Bolkiah kata waktu tu Nabi SAW kata, siapa nak nampak kita nak lawan sesuatu. Ini pengajaran juga ni bagus. Contoh Nabi SAW ditunjukkan kehebatan lebih lagi pada Ratu Balqis. Maknanya kita ni, sebab tu para Nabi ada mukjizat. Sebab ada ketika kita kena lebih. Memang kita kena lebih pun daripada semua. Memang begitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi bukan kita tunjuk lebih. Allah berikan kelebihan sepatutnya. Dia panggil mukjizat itu para Nabi dan Rasul. Ma'unah orang-orang soleh, karamah juga orang-orang soleh. Ada kelebihan tu. Baik, maka berbalik pada tadi, maka dia lihat, dia bawa sekeliling mata istana. Balqis pun datang. Terkejut dia. Tak habis terkejut lagi, masuk istana Nabi Sulaiman AS, kena sensing. Kena sensing baju. Dia ingat air. Rupanya permata. Kaca tu, mama tu je kaca. Sistem tu tak ada lagi zaman tu. Kita kilang cemen baru ada sekarang ni. Sana ada lah. Puji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS kata, haza min fadli rabbi. Berapa ramai orang gunakan ayat ni? Tak silap saya surah An-Nam dulu, ayat 40 ke 60, tak silap saya. Haza min fadli rabbi. Hebat anak ni SPM. Tengok keturunan lah, alhamdulillah. Pertama kismis kena makan banyak. Sudah nampak, kismis juga dia tengok. Patut, bagus ni. Haza min fadli rabbi. Ini kurniaan Allah. Allah lebihkan saja. Anta pun boleh dapat, cuma masanya dapatkan anak. Itu je. Kita lower down balik patutnya. Ni jadi hikmah pertama, mengambil hikmah menambahkan lagi penumpuan dan penghadapan ataupun pengharapan kepada Allah SWT. Sebab balak dan cubaan adalah bertentangan dengan kehendak manusia. Balak dan cubaan dalam qadar ini yang ditekankan adalah balak dan cubaan, susah. Manusia tak nak susah, dan dia bertentangan dengan kehendak manusia, keinginan dan syahwatnya. Jadi ketika melihat bahawa tidak ada manusia yang mahu sakit, tidak ada manusia yang mahu miskin, tidak ada manusia yang mahu rugi dan lain-lainnya, tetapi jika yang demikian itu menimpa manusia, maka tentu saja tidak sehaluan dengan nafsunya. Siapa nak doa-doa minta miskin? Siapa ada yang doa minta sakit? Tetapi kenapa ada sakit? Kenapa ada miskin? Kenapa ada susah? Kerana untuk mendidik nafsu. Nafsu ini perlu disusah-susahkan. Berarti nafsu dia akan terdesak. Nafsu tidak senang dan ingin menjauh dari cubaan itu. Jadi siapa lagi yang boleh mengangkat balak itu? Macam sekarang ini terdesak. Sebenarnya terdesak dah ni, cuma steady je. Sebab tu orang kata time ada duit okey lagi, cuba kau time tak ada duit, dia punya doa, dia punya ya Allah, dia tu kau boleh terbang naik langit tu, ya Allah katanya. Dah terdesak. Orang tak mau tolong, orang ni tak nak, lelas sekali nampak siapa? Ini hikmah. Sakit, bagi ubat tu tak jadi, bagi ubat ni tak jadi, bagi apa tak jadi, lelas sekali ya Allah tolonglah. Itu nikmat tu, itu hikmah tu, itu hikmah tu. Mungkin selama hari ini tak nampak. Sebab itu, sebabnya demikian, berarti sudah terbuka. Nampak? Sudah terbuka. Kita dah nampak alat itu, balak itu, tapi di sini disyaratkan sudah terbuka pintu baginya untuk masuk ke gedung rahmat Allah, untuk masuk ke istana tempat manusia-manusia baik yang berhubungan langsung dengan Allah. Mungkin dulu kita dok nampak ubat, tapi bila ubat dah tak jalan, ya Rabb, masuk ke gedung syifa, gedung dengan penyembuhan. Dan itulah kita berharap dengan kesungguhan. Kalau benar Allah pilih kita waktu itu, terbuka pintu makrifat kita, boom. Tapi kalau Allah kata tak mau, pergi gantung pada ubat, mujurlah ada ubat ni, wah seger tu, habis. Tak ada lah nikmat ikhtiar. Sebab tu jangan merungut dengan ikhtiar.
Memang dia memang menentang nafsu. Memang orang jumpa seorang saya dulu malam ni, ayah anda saya ada belakang duduk kekok sikit. Ayah anda saya nak cerita ni, dulu saya uji dengan sakit, ayah anda saya ada belakang. Saya sakit ni kurus saja 3 bulan. Ayah saya cakap ni risau dah, apa ubat tak masuk, apa jadi dengan suara tak ada apa, tak ada, kurus habis, hilang 10 kilo yang melalui. Dia kena macam lepas ceramah tu, dia kena macam angin 7 ni, belikat sakit, tarik bertongkat saya, sesak nafas, tumbang 3 bulan. Waktu tu nak Ramadan, saya ingat lagi, ini pun satu benda lah, waktu Ramadan tu lah datang penyembuhan. Tak makan ubat, kalau tidak kena makan. Jadi Ramadan puasa, walaupun sakit boleh kita ada musyaqqah situ, tapi di saat itu hilang. Tapi dia punya bisa-bisa dah naik badan. Waktu tu dah tak tahu arah dah saya. Nak baring ni tak boleh, nak baring tak boleh, baring sesak nafas, duduk macam ni tak selesa. Lelah sekali. Nak ngajar sangat kan, nak ngajar sangat Allah. Bagi satu kali tengok, baru nampak siapa yang menyembuhkan, siapa yang menggerakkan, siapa yang mendirikan. Kita ingat badan ni, kita makan tuan, kita makan. Bukan kita ingat Allah, kita ingat makan. Sebab tu datang mudarat tu, cuba ingat Allah. Jauh mudarat, makanlah macam mana orang tu dulu. Arwah wan saya, mak pada ayah saya, kopi ni gula. Nak cakap apa? Ni otai. Ni kopi, ni gula. Betul, sama pernah melalui zaman ni. Zaman sekarang cuba buat macam tu, tengok. Belum apa-apa lagi nak mati. Dah. Padahal belum mati. Elok tak ada kencing manis. Tapi kenalah penyakit tuanya, tapi tak ada penyakit manis. Begitu. Tu rokok. Ni lainan ni rokok daun. Bukanlah rokok tapi nak cerita lah. Itulah. Khair. Baik. Jadi maknanya ni yang sedap ni. Dia baca kita tak macam sedap. Terbukanya pintu baginya untuk masuk ke gedung rahmat Allah, untuk masuk ke istana tempat manusia-manusia baik yang berhubung langsung dengannya. Itu hikmah. Hikmah susah, hikmah sakit, hikmah benda-benda yang kita tak suka. Setengah orang tu dia tak masuk ke situ, dia lagi mencabar. Sebab tu sepatutnya bila diuji dengan sakit, yang macam tadi contoh ujian, macam Ustaz Abdul Somad contoh tadi diuji dengan Ajim, diuji, tengok bagaimana. Sepatutnya makin tunduk, maka hanya melihat kasih sayang itu Allah. Hilang isteri pun tak apa. Nah, macam mana? Akhirnya bergantung pada Allah. Sama ada hilang melalui penceraian atau hilang melalui kematian. Cerai hidup atau cerai mati. Nabi SAW melalui cerai mati. Begitu sakitnya perjalanan itu, tapi Allah ni terus masuk gebang terus, Mi'raj. Lepas pada tu tak ada selesai masalah dah. Cuma ada orang bila kena ujian dia tak belajar. Dia hanya membenci ujian itu. Dia tak nak ujian itu berulang. Contoh, Allah uji suami yang menjengkilkan. Suami dia pandang sana. Bila suami yang menjengkilkan, dia minta apa? Tak nak suami macam ni. Tu je, setakat itu dia minta. Dia bukan nak, ya Rab, ampuni aku ya Rab, aku silap kerana aku berharap pada makhluk. Patutnya ni tak. Kebanyakan dia tak nak buang suami. Buang. Lepas dapat suami macam tu balik. Pimai tang tu balik. Pimai tang tu balik. Kadang-kadang tu dah hat-trick 3 kali dah. Faham hat-trick? Yang faham tak faham sudah. Buka fail, buka tutup. Yang buka yang pertama, perangai suami macam ni, tutup kes dengan harapan dapat suami baru. Buka fail yang kedua, perangai suami macam tu juga, tutup kes. Buka suami yang ketiga, macam tu juga. Lah tu, last sekali dia yang kena tutup sekali kan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Kadang-kadang orang tak perhati dalam rumah tangga itu, ujiannya sakit itu untuk mendekatkan pada Allah. Itu maksudnya. Khair. Yang kedua, balak dan cubaan seperti sakit misalnya
Apabila datang menimpa manusia, berarti ia dapat melemahkan nafsu manusia, dapat menghilangkan kekuatan nafsu, dan dapat membatalkan sifat-sifat nafsu, di mana dengan nafsu dan sifat-sifat itu dapat menjatuhkan manusia ke dalam dosa, ke dalam maksiat, dan ke dalam ambisi ataupun keadaan semangatnya yang kuat, azam yang kuat untuk mengejar keduniaan. Ni hikmah dia bagi sakit. Tak percaya, jom pergi kita buat ziarah ke hospital. Kita pergi hospital Columbia ataupun Prince Court, canggih tu. Cuba tanya, nak Lazada, tanya nak bercuti ke nak duduk sini check in terus ke? Cakap satu dia, saya nak sembuh. Bila tengah sakit, tengah lemah, dia tak hirau dah Columbia ke Prince Court ke apa ke, nyata aku nak sembuh, aku nak keluar daripada tempat ni. Pergilah KPJ ke apa, PJ ke apa benda ke, swasta ke apa ke, ceritanya aku tak nak apa-apa, nak sembuh. Ni sebab itu kalau kita tanya di situ, dia nak, kalau ikutkan nak Allah, sembuh tu nama Allah. Kalau bagi ubat tak nak sembuh, kita tak mau. Doktor ni boleh makan ni macam berapa kali sembuh ni? Aku pun tak tahu dah. Doktor pun benin. Sebenarnya begitu kan nak ubat. Doktor bila nak sembuh ni, nak baik ni, bila nak baik. Jadi maknanya di sini, bila kata Allah uji sakit, nafsu tu akan down, boom, terus menjunam ke bawah, habis rapat. Baru kita ingat. Lepas tu Nabi kata, sihat sebelum sakit. Sakit. Tapi bila sihat, jadi balik. Itu masalahnya tu. Sebab tu bila kata datangnya hikmah sakit, bukan kata nak sembuh cepat itu, memang kita nak, tapi kita lihat hikmahnya. Bila sakit, kita banyak akan lebih istighfar, kita banyak akan lebih ingat, banyak akan kita berazam, aku nak solat, aku nak ini, macam itu. Tapi kalau biasa sihat, jarang. Okey, sihat ni, nak baca Quran banyak-banyak, contoh kan. Dia kalau sihat, dia macam biasanya akan pergi kepada adatnya begitu. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Biasanya sihat, dia akan pergi kepada benda-benda yang lari daripada kehendak Allah. Dia akan menuruti nafsu. Contoh macam sihat lah, time makan je lah. Akhirnya tinggal ibadat. Kerja dia cari makan, dia kerja je, contoh. Baik, itu yang kedua. Tadi yang pertama menumpukan. Bila ada masalah, cubaan, tumpuan meningkat. Kedua, Allah bila datang sakit, maka mengurang, menundukkan nafsu. Hikmah yang ketiga, menambah taat. Bagi cubaan dan bala kepada hamba Allah yang saleh, bererti menimbulkan taatnya kepada Allah. Hati yang terdapat tidak untuk bersabar dengan cubaan yang datang. Pertama, dia akan sabar, dia akan redha, dia akan tawakal dengan qada dan qadar yang berlaku. Yang terjadi pasti terjadi. Malah di sini dikaitkan bahawa apabila hikmah tu mula masuk ke dalam hatinya, walau sebesar atom, tulis ni, sebesar atom, namun kebaikannya adalah lebih tinggi nilainya dari amal ibadah lahiriah, meskipun sebesar gunung. Tuan-tuan sedang mata Allah SWT. Sebab tu ada kalanya kita kena uji, kena diberi susah. Sebab tidak sama dengan solat, tidak sama dengan zahir itu. Sebab itu amalan itu, bila kita diuji dengan kesusahan dalam kehidupan, ditambah dengan ibadat yang ada, match. Sebab tu walaupun sebesar atom masuk ke dalam hatinya, kebaikan itu lebih bernilai daripada amal lahiriah sebesar gunung. Tak diuji apa-apa, maknanya tak pergi berjihad, tak pergi berdakwah, tak kena maki, tak kena kutuk, tak kena pulau, tak feel. Itu Nabi melalui jalan tu. Jalan dihina, jalan dicabar, jalan nak diancam. Sebab tu jangan kita duduk dalam comfort zone sebenarnya Muhammad Allah SWT. Sebab kalau kita nak masuk ke gerbang nikmat pada amal itu, dia mesti melalui hati. Hati ni mesti diuji. Ni dah ni. Dah. Dan puncak dan pokok utama dari sekalian amal ibadat itu adalah pada hati. Apabila hati baik, maka secara automatiknya sekalian amal itu akan menjadi baik. Jadi maknanya, lihat. Sebab tu bagus dengan kesusahan yang ada. Sebab dia akan mematang atau menguatkan hati kita. Baik, yang terakhir, yang keempat, hikmah Allah mendatangkan balak dan cubaan itu
adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Nabi Isa AS telah berkata, dan satu riwayatnya menyatakan, la yakunu aliman man lam yafrah bidukhuli sahabah bidukhuli masa'ib wal amrad ala jasadihi wa malihi lima yarju bizalika min kaffarah khatayah. Yang bermaksud, belum dikatakan seorang itu mengenal Allah. Barang siapa yang belum bergembira dengan masuknya berbagai musibah dan penyakit atas tubuh dan hartanya kerana harapan supaya segalanya kesalahan terhapus. Ini kata Pak Sumit lah. Belum kata mengenal Allah kalau masih tak suka dengan susah. Tu dia. Sebab tu ada juga dalam Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Bohonglah orang beriman kalau dia tak suka pada orang anak yatim, fakir miskin. Malah kita rasa macam, ish, apa ni? Ni tak berdoa dengan Allah ke? Amboi, sedap-sedap cakap orang gitu. Tak boleh. Kata Nabi Isa AS, belum dikatakan mengenal Allah selagi dia tidak gembira dengan musibah yang berlaku padanya. Oh, letih habis Sadaqallahu azim mengaji ni. Sekarang ni musibah ada, kita duk bila lah tak suka. Performance kita out, kita nak datang masjid, lemah nak apa semua, kita terhalang, kita nak move. Patutnya dengan ujian yang datang menyebabkan kita okey, sepatutnya. Tapi terbalik, kita tak suka. Tu hati-hati. Sebab tu berbalik tentang ujian tadi, patut kita akan lebih ke depan, lebih gembira kerana Allah uji kita dengan tubuhnya dan hartanya. Maka maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak senang dan rasa rimas dengan cubaan itu, maka dia belum mengenal Allah. Kerana apa? Dia tidak mengharapkan dosa-dosanya diampunkan. Kerana dengan musibah itu mengampun dosa. Khair kesimpulannya. Jadi Allah. Yang pertama, kita buat kesimpulan habis tajuk ni. Bulan depan kita masuk tajuk baru. Dia ringkas tajuk ni. Hawa nafsu adalah bahaya besar yang harus ditakuti. Itu bulan depan insya-Allah. Kesimpulan, yang pertama tadi kita bincang tentang qadar. Itu ada hikmah. Makna ada hikmah ni dimaksud ada hikmah. Bila sebut hikmah, ada kebaikan. Sebab hikmah ni merujuk kepada kebijaksanaan. Apa kebaikannya? Yang pertama kita bincang tadi, tumpuan meningkat. Tumpuan kepada Allah naik. Kadar yang mana ni? Bala dan ujian, cubaan. Maknanya bertentangan dengan nafsu kita. Miskin, sakit, susah dan sebagainya. Baik, yang kedua, melemahkan nafsu. Yang mana kita sedia maklum nafsu ini membawa kepada maksiat. Sebab tu ketika makin bila diuji, nafsu patut lentur, bukan makin tinggi lagi, makin lagi nak lawan, lagi nak gaduh. Patutnya dah dia slow down. Ini bila Allah uji sakit. Allah uji dia sakit terus, nafsu dia akan terus ke bawah, maka maksiat pun kurang. Ini hikmah lah. Yang ketiga apa tadi? Taat bertambah bagi orang soleh. Sebab tu kita tengok, jangan sian dia kena uji, sian macam tu tadi Ustaz Usman banyak saya tekan ni sebab benda tu isu. Tapi taatnya bertambah, apa masalah? Hati-hati, sebab ada orang dia uji jadi taat berkurang. Itu hati-hati. Daripada rajin jadi malas, daripada taat jadi derhaka, daripada jadi isteri solehah jadi isteri yang toleh, isteri yang derhaka.
Dulunya bertudung, tiba-tiba dia buang tudungnya, contoh. Di saat-saat itu juga dia berubah perangai dia. Hati-hati. Macam kita mungkin terlupa, kemudian tapi kita istiqamah, datang masjid lagi, solat tidak tinggal lagi, tasbih tidak tinggal, selawat tidak tinggal, maka taat meningkat. Walaupun balak tu datang bertubi-tubi. Jadi lepas ni ilmu dah ada, tuan-tuan. Jangan dihukum dengan yang datang. Lihat ke mana pergi dia. Kalau dia datang masjid menteri istiqamah, kita kena husnuzan, dan kemungkinan dia ni orang soleh, bukan calon-calon orang. Jangan kita pandang isiannya ini mesti solat dia tak ikhlas ni. Tak pasal-pasal solat tak ikhlas bah. Tak sedar-sedar hati cakap. Ni ustaz mengajar saya tak ikhlas dia. Duk mengajar itu kan. Okey lah tu. Lain lah kalau lepas kena tu terus kena tak ngajar, lesen habis apa tak mana-mana pergi. Tu lain. Aku dah kata dah ustaz tu tak betul. Ni kalau dia mengajar lagi, dia terus istiqamah apa. Betul lah tu. Ada pun ujian dia betul-betul kena. Bukan dia minta pun. Mungkin Allah nak bagi dia faham. Begitu. Yang keempat, contoh sikit. Ada satu kes ni, dia cerita pasal makrifat. Dia menggelarkan diri dia guru. Ada satu tempat tu lah, saya tak sebut lah mana. Bila kita tengok track record hidup dia, macam-macam ujian dia. Antaranya penceraian kena, dengan anaknya berpaling dengan dia. Tapi bila tengok dia keluar terus dalil, tak payah solat, pening. Tiba-tiba keluar dalil tak payah solat. Maknanya kita tahulah kat mana kedudukan dia tu. Ingin macam tu je. Bila kata ujian tu datang, kemudian amalan tak lekat, itu baru betul dia kata balak je melekat. Sebab kita tahu dah sebab dia macam tu datang balak. Tapi kalau kata balak datang, ujian datang, taat maintain dia. Okey, maknanya dia orang yang soleh. Dalam-dalam jangan sebut, jangan kacau, kita tak tahu. Itu maksud dia. Dan yang terakhir, penghapus dosa. Yang ini kata Nabi SAW tadi, kata barang siapa tak gembira. Ini payah ni. Tuan-tuan, sidang jemaah mata Allah SWT, hikmahnya. Kenapa kata gembira? Sebab apa benda yang lebih menggembirakan kalau dihapus dosa? Sedangkan nak masuk ke syurga itu adalah dengan diampunkan dosa. Itu je lah. Iblis banyak amal, tapi dosa tak terampun. Sekali buat hat-trick dosa dia. Hat-trick kufur, terus kufur. Kita tak mau begitu. Walaupun amalan kita sedikit, tapi keampunan kita banyak, itu memadai. Daripada amal banyak, murka lagi banyak. Sebab tu kata almarhum Datuk Abbas Sandi, dia kata waktu sebelum dia meninggal, dia kata apa? Syarat nak masuk syurga tanpa hisap itu ketika mati mendapat ampunan Allah. Kalau Allah ampunkan dia, syurga. Nak timbang apa lagi? Apa dosa tak ada. Yang jadi isu, dosa tak diampunkan. Bila dosa tak diampunkan, buka audit dah. Audit buka satu, tengok timbang tara mana banyak mana ni. Kalau dah diampunkan dosa, selesai. Sebab tu ada dosa-dosa yang tidak cukup diampunkan dengan Astaghfirullahalazim. Tak cukup dengan lafaz. Dia kena uji dengan sakit, dia uji dengan susah, dia uji dengan duit tak ada, dia uji dengan makian, diuji semuanya. Rupanya nak hilangkan dosa yang tak terhapus dengan istighfar lafaz istighfar. Jadi kita kena gembira lah sepatutnya. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, itulah kesimpulannya 4 perkara hikmah yang kita boleh lihat. Jadi insya-Allah dengan suasana ni, kena pula dengan tajuk ni, jadi kita bersangka baik dengan Allah SWT. Dan penutupnya di sini kata satu hadis Nabi SAW, mafhum hadis, barang siapa yang dikehendaki Allah pada orang itu kebaikan, maka Allah cuba orang itu dengan cubaannya. Itu dia. Sebab itu kalau kita lihat Fir'aun, Namrud, Qarun, mana ada ujian? Sesama pun tak ada, resdung pun tak ada. Fir'aun bersin pun tak ada. Itu jadi ana rabbukumul a'la. Kita ni kena sejuk sikit dah. Semua dah. Duduk lama sikit dah krem. Allah. Okey, itu tanda Allah sayang lah tu.
Jangan ni kebal tak sakit-sakit. Tu problem tu. Sebab tu kadang-kadang orang cakap kita kena tukar. Sakit ni, saya akan cakap itulah tanda sihat. Sakit itulah tanda sihat. Maknanya kita terbalikkan balik, ada hikmahnya. Mana sihat lah tu, mana kalau sakit tu sihat lah tu. Kita tak nak merungut dengan kesakitan itu, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama yang diberikan oleh tuan-tuan dan jemaah mata Allah SWT yang hadir pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita, berikan kekuatan kepada kita. 4 hikmah ini yang meresap dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada, jauh daripada perkara yang Allah murka ketika Allah uji kita, supaya kita makin dekat dengan Allah SWT. Jadi dengan berkat nama Nabi SAW, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, mudah-mudahan memilih kita semua yang hadir pada malam ni insya-Allah, dan yang mendengar juga insya-Allah dimasukkan dalam syurga-Nya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.